bersih dan stabil, cakap tak serupa bikin. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli menegaskan bahawa memang terdapat usaha untuk memberi kelulusan projek selepas Parlimen dibubarkan yang melanggar peraturan perbendaharaan dan undang-undang. Menurut beliau, setakat ini jawapan daripada Menteri Alam Sekitar dan Air Kasar, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Menteri Keuangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz banyak bersilat di sebalik persoalan prosedur perolehan kerajaan. Rafizi mendakwa beberapa kelulusan projek bernilai berbilion ringgit kepada Mangkubumi Sdn Bhd dipercepatkan supaya kerajaan baharu terpaksa mewarisi projek-projek yang dirunding terus pada harga yang lebih tinggi. Projek-projek besar infrastruktur negara diberikan kepada hanya satu syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd hingga syarikat lain diketepikan. Sedangkan rekod pelaksanaan projek setakat ini menunjukkan ada projek-projek yang bermasalah, ada projek yang kelulusannya melanggar prosedur perolehan kerajaan dan undang-undang dakwa Rafizi. Beliau juga mengulangi kenyataan awalnya bahawa terdapat tekanan kepada penjawat awam untuk meluluskan projek-projek di bawah kasar selepas Parlimen dibubarkan yang dinafikan keras oleh Tuan Ibrahim. Bagaimanapun, kemarin Rafizi berkongsi satu surat kelulusan yang bertarikh 27 Oktober 2022 iaitu 17 hari selepas Parlimen dibubarkan. Surat bertarikh 27 Oktober 2022 ini adalah berhubung projek naik taraf loji bagi kawasan tadahan pembentungan Kelang Selatan berjumlah RM285 juta yang dianugerahkan kepada Mangkubumi Sdn Bhd. Surat ini mengesahkan bahawa ada projek yang diluluskan oleh Menteri-Menteri BN iaitu UMNO dan PN iaitu PAS selepas Parlimen dibubarkan yang secara jelas melanggar undang-undang, katanya. Namun, kata Rafizi, projek-projek yang telah diluluskan itu masih tidak dikeluarkan surat setuju terima atau SST kepada Mangkubumi Sdn Bhd akibat daripada siri pendedahan beliau. Pengesahan bahawa memang ada projek di bawah kasar yang diberi kelulusan secara rundingan terus selepas Parlimen dibubarkan mempersoalkan sama ada Tuan Ibrahim Tuan Man berbohong minggu lalu ketika saya mula-mula mempersoalkan perkara ini. Bidas beliau. Justru calon Pakatan Harapan PAN dan itu menuntut Tuan Ibrahim menjawab persoalan. Pertama, kenapa projek-projek besar kasar diberikan sebahagian besarnya secara rundingan terus atau tender terhad kepada sebuah syarikat sahaja iaitu Mangkubumi Sdn Bhd. Setakat yang saya dedahkan, projek-projek yang berjumlah hampir RM5 bilion telah diberikan kepada satu syarikat sahaja. Kedua, monopoli projek-projek besar oleh satu syarikat yang menyebabkan kerajaan tidak mendapat harga yang terbaik berbanding jika diadakan secara tender terbuka. Anggaran penjawat-penjawat awam yang memberikan maklumat ini kepada saya menyebut bahawa kos sebenarnya boleh dijimatkan sebanyak 30% daripada yang diberikan secara rundingan terus ini. Maknanya, kalau keseluruhan projek yang telah kita dedahkan sekarang bernilai 5 bilion, sepatutnya sebanyak 150 juta. Betul lah kan? 150 juta kalau 30% boleh dijimatkan. That's a lot of money, 150 juta kan. Dan yang ketiga, apa kepentingan dan hubungan istimewa di antara Tuan Ibrahim, Tuan Man dan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dengan Mangkubumi Sdn Bhd sehingga syarikat yang bermasalah ini diberikan layanan yang begitu istimewa. Rafizi juga memberi amaran implikasi yang akan ditanggung oleh negara dan rakyat Malaysia jika BN atau PN menang dalam pilihan raya umum ke-15. Dengan kelulusan yang telah diberikan setakat ini, projek-projek ini akan terus diberikan kepada Mangkubumi Sdn Bhd dan sia-sialah pengorbanan penjawat awam yang mengambil risiko mendedahkan perkara ini demi memperbetulkan kepincangan perolehan yang berlaku, tegasnya. Penganugerahan projek kepada satu syarikat sahaja bermaksud banyak syarikat Bumiputera lain dibiarkan merepot. Sebelum ini, Rafizi mendedahkan KASA menganugerahkan projek Tebatan Banjir Sungai Langat 2 bernilai RM2 bilion kepada Mangkubumi Sdn Bhd secara rundingan terus pada 7 Oktober 2022 iaitu hari terakhir sebelum Parlimen dibubarkan. Justru Tuan Ibrahim tidak boleh cuci tangan dalam isu pemberian pelbagai projek kepada Mangkubumi Sdn Bhd dengan menuding jari kepada Kementerian Keuangan. Ironisnya, rakyat dipaparkan dengan slogan bersih dan stabil. Mungkin mereka ada takrif lain bagi dua perkataan tersebut kerana kita tak nampak di mana nilai bersih
apabila tata kelola keuangan negara dilanggar, di mana pula letaknya stabil apabila projek melibatkan keselamatan, nyawa dan harta benda rakyat diberikan kepada syarikat yang diketahui bermasalah. Belum pun menang pilihan raya umum ke-15, slogan sudah ke laut. Hari ini kita berhadapan dengan perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Namun, pemimpin sampai hati memberi projek mega yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam itu kepada syarikat yang bermasalah. Kebebalan apakah ini? Rakyat Malaysia patut bangkit untuk sama-sama gagalkan usaha sakau wang perbendaharaan negara dengan menolak gerombolan ahli politik yang tidak sayang rakyat dan tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawab mereka.